baiklah pelajar, kita akan tunggu kawan-kawan kamu semua masuk. Lepas tu baru saya akan mulakan kelas. Baik, cikgu. Okey. Baik, cikgu. Okey, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Salam. Semua sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sihat. Sihat, cikgu. Alhamdulillah, cikgu sihat. Okay. Ahmad Syazwan kat mana tu? Bising-bising tu. Kat luar ke Syazwan? Sebab internet kat luar bawa elok. Okey, bagus Syazwan. Terima kasih. Okey, kita tunggu lagi. Baru ada 26 orang. Okey, kita tunggu sampai pukul 11.25. Lepas ni kalau kawan-kawan kamu tak masuk lagi, saya mulakan Okey, cikgu. Okey, bagi sesiapa yang boleh buka kamera tu, buka Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam Anas. Okey, ada lagi tak kawan-kawan kamu yang nak masuk ni? Cikgu nak mula ni. Diorang tengah on the way, cikgu nak masuk. Okey, suruh cepat sikit ya. Baik. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu Hani beritahu saya dia punya internet problem sikit. So, dia keluar masuk. Okey, baik. Nanti kalau internet dah okey, suruh Ani masuk Baik, cikgu. Okey, sekarang dah pukul 11.26. Okey, tak apa, nanti suruh kawan-kawan awak masuk cepat Saya akan mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang saya hormati. Okey, apa khabar semua? Sihat ke tak? Sihat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. cikgu. Sihat, Alhamdulillah. Wah, semua bersemangat hari ni. Dia tak sabar nak belajar, cikgu. Okey, baiklah. Sekarang ni sebelum tengok dekat skrin laptop tu, hari ni hari Khamis 26 hari bulan 8 2021. Okey, maknanya hari ni kita akan belajar prosa tradisional. Kalau awak jumpa saya je, kita mesti akan belajar prosa tradisional. Okey, tajuk prosa tradisional kita hari ni ialah Hikayat Pelanduk Jenaka Syekh Alam Berlawan dengan Raksasa. Okey, dah baca buku ke belum ni? Dah. Dah. Ya ke? Dah, cikgu. Rasa-rasa kelas hari ni krik-krik lagi tak? Sudah, cikgu. Tak. Boleh janji dengan saya? Boleh. Ada janji, cikgu. Okey, baik. Sebelum kita mula lebih jauh lagi, saya akan tunjukkan awak satu video ni. Jadi saya nak awak tengok betul-betul. Lepas ni saya akan tanya sikit. Okey, kita tengok dulu video ni. Okey, kalau tak boleh dengar ataupun sekat-sekat ke, maklumkan pada saya Okey, cikgu. Sang Kancil. Aki, ceritalah. Yelah. Hari ini Aki nak cerita 3 perkara tentang kancil. Lekuk, jantan betina, aku ketuk. Kancil dikenali juga sebagai pelanduk.
Kancil selalu membantu penghuni hutan. Kancil, hati-hati. Hutan ni penuh dengan perangkap. Aku tak... Perangkap? Oh, macam tu. Mana Kancil? Alah. Okay, sabar kejap. Cari aku. Kancil, kau ke... Kancil, 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 kancil. Baiklah, aku akan tolong. Kaulah penyelamat kami. Apa kau cari aku? Kancil, kau kena tolong aku. Nak perang? Gajah besar. Ada belalai yang panjang. Kau pula halus je. Mana boleh buat apa-apa. Tapi... macam tu. Aku tahu caranya. Kancil mempunyai berbagai tipu elak dan terkenal dengan kebijaksanaannya. Kau cuba menipu aku. Hampir aku dapat ditelan oleh ular itu. Jaga kau serigala. Aku akan ajar kau. Tapi bagaimana? Sang kancil sering menyelamatkan dirinya dan penghuni hutan dengan berbagai tipu elak. Bangga tak? Raja Sulaiman? Oh, macam tu. Kali ini serigala akan tahu siapa lebih bijak. Kalau nak dengar Aki cerita pasal sang kancil yang bijak, saksikan pada zaman dahulu musim keempat, episod Kancil dan Serigala. Okey, baiklah. Okey. Best tak? Seronok tak? Seronok. Okey, cerita ni mengisahkan tentang Sang kancil yang bijak. okey, apa kena-mengena video yang saya bagi ni dengan pembelajaran kita hari ni? Rasa-rasanya apa? Di sang Cerita kancil hutan. Kebijaksanaan sang kancil. Okey, Sang kancil bijak. betul. Semua betul. Pandai. Okey. Tuan Syed Alam. Okey, baiklah. Video yang saya bagi awak tengok tu adalah ada kena-mengena dengan sesi pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ni lah, iaitu tentang cerita binatang. Okey. Jadi hari ni kita belajar apa? Prosa tradisional ke prosa moden? Okey. Tengok dekat slide saya tu, standard pembelajaran kita ialah menganalisis karya. Okey, kita akan analisis pengajaran dan juga peristiwa yang ada dalam hikayat Pelanduk Jenaka Tuan Syekh Alam berlawan dengan raksasa. Okey. Sekarang ni objektif pembelajaran kita. Okey, saya nak pada akhir sesi pembelajaran kita, awak semua mesti kuasai dua benda ni, iaitu yang pertama, mesti mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 peristiwa yang terdapat dalam hikayat Pelanduk Jenaka Syekh Alam berlawan dengan raksasa melalui aktiviti yang saya sediakan nanti. Nama aktiviti tu aktiviti quizzes. Okey. Yang kedua, awak semua mesti mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 pengajaran yang terdapat dalam hikayat Pelanduk Jenaka melalui aktiviti Padlet. Okay, nanti awak semua kena ambil bahagian lah dengan aktiviti yang saya sediakan ni. Okey, faham tak setakat ni? Faham. Okey.
Baiklah, seterusnya. Okey, sebelum ni saya ada cakap kan, prosa tradisional ni dia terbahagi kepada dua, betul tak? Betul. Apa benda dua tu? Apa? Nah, jawab Nas. Cepat. Mic rosak ni. Mic rosak. Okey. Dengan sini saya cakap, okey, prosa tradisional dia ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk naratif dan juga bentuk bukan naratif. Apa bezanya? Siapa pandai? Apa beza dua benda tu? Dua bentuk tu. Apa perbezaan dia? Cepat. Okey, Arisha Farhana, cuba. Saya cikgu. Apa beza bentuk naratif dan bentuk bukan naratif? Naratif ni dia naratif lisan ni macam mitos, legenda, cerita rakyat. Prosa naratif ni dari dulu. Satu naratif lisan, satu naratif tulisan. Lisan ni dia ada 5 genre. Sastra sejarah, hikayat, panji, kepahlawanan, agama. Kalau yang bukan naratif ni, dia macam sastra undang-undang, sastra kitab, sastra ketatanegaraan dengan kepustakaan dan ilmu tradisi. Okey, bagus Arisha Farhana. Yang lain macam mana ni? Arisha je tahu ni. Arisha je tahu. Yang lain tahu ke tak? Tahu. Tahu Tapi tahu. lupa cikgu. Tahu tapi lupa. Okey, tengok ni betul-betul slide ni. Okey. Letak dalam kepala awak lepas ni. Okey. Prosa tradisional dia ada dua, iaitu naratif dan bukan naratif. Sastra naratif ni ataupun prosa yang berbentuk naratif ni, dia pula ada pecah lagi dua bahagian, iaitu berbentuk lisan dan juga tulisan. Okey, berbentuk lisan ni bermakna dia disampaikan secara lisan lah, bertutur. Manakala kalau berbentuk tulisan ni secara menulis. Okey, yang pertama naratif berbentuk lisan. Tengok kat situ. Seperti mitos, legenda ataupun cerita rakyat. Okey, jadi hari ni fokus kita iaitu cerita rakyat. Dalam cerita rakyat ni pula ada banyak lagi pecah dia. Contoh dia dekat situ cerita binatang, cerita jenaka, cerita lipu lara, cerita teladan. Ni semua duduk dalam cerita rakyat. Manakala untuk naratif tulisan pula, awak tengok kat situ, seperti yang saya tulis tu lah, sastra panji, hikayat, lepas tu sastra sejarah, sastra kepahlawanan, sastra agama. Macam sebelum ni kita belajar tentang sastra kepahlawanan kan. Jadi dia merupakan prosa tradisional yang berbentuk naratif tulisan. Manakala prosa tradisional yang bukan berbentuk naratif. Yang bukan berbentuk naratif ni selalunya dia merupakan perkara-perkara penting. Contoh dia seperti sastra undang-undang. Sastra undang-undang ni dia ditulis dan bentuk dia berbentuk fasal lah. Itu yang kedua ialah sastra kitab, sastra ketatanegaraan dan kepustakaan ilmu tradisional. Kalau awak nampak dekat situ, sastra bukan naratif ni dia tidak boleh disampaikan secara lisan. Maksudnya bukan boleh sampaikan secara kosong-kosong. Faham tak dekat situ? Faham. Ingat ni naratif ada lisan dan juga tulisan. Seterusnya. Saya nak masuk tentang definisi konsep sastra rakyat. Saya tak nak saya je cakap, saya nak dengar awak je cakap. Saya pilih Anas, sifat Anas. Baca, saya nak dengar. Go Nas, baik Nas. Nas. Definisi konsep sastra rakyat. Sastra rakyat adalah hasil-hasil sastra Melayu lama, sama ada dalam bentuk cerita atau bukan cerita, yang berlegar di sekitar masyarakat menerusi lisan dan diwarisi oleh satu generasi daripada generasi terdahulu tanpa diketahui siapa penciptanya. Okey, bagus Anas, terima kasih. Maknanya sastra rakyat ni merupakan sastra yang berbentuk cerita ataupun bukan cerita. Kalau bukan cerita tu maksud dia macam mana? Kalau bukan cerita? Lagu.
lagu. Okey, yang berlegar di sekitar masyarakat menerusi lisan, iaitu perbualan ataupun percakapan sehari-hari kita lah. Dan sastra rakyat ni diwarisi oleh satu generasi daripada generasi terdahulu. Satu generasi daripada generasi terdahulu ni bermakna secara turun-temurun lah. Okey, kalau mak awak sebelum ni mesti atuk awak ceritakan mak awak. Lepas tu mak awak cerita pula pada awak. Dan lepas ni awak nak cerita kepada siapa? Anak. Kepada anak-anak awak. Betul, bagus. Itulah yang dimaksudkan cerita rakyat. Okey, tengok dekat sini ciri-ciri sastra rakyat. Okey, saya nak pilih lagi siapa yang sukarela. Dah besar-besar dah Faik. Faik. Cikgu saya soalan. Okey, Atiah, apa awak punya soalan? Dulu yang masa definasi tu kan, dia cakap dia punya pencipta cerita tu kan, dia tak diketahui kan. So, kalau kita tahu tu, dia dikira sastra rakyat ke? Contoh dia? Contoh yang diketahui tu cuba awak beritahu saya. Contoh dia. Kalau. Kalau. Okey, kalau kita tahu pencipta dia, mungkin dia tak boleh jadi sastra rakyat lah. Bila kan kita tahu pencipta dia. Jadi ia bermakna dia sudah dipatenkan. Contoh, okey, ni nanti saya akan tengok balik, saya akan beritahu kamu, tapi antara ciri-ciri sastra rakyat ni, kita tidak tahu siapa pencipta dia. Sebab apa tau? Sebab cerita ni daripada zaman dahulu kala dan dia diturunkan. Macam mana kita nak tahu keaslian sesuatu? Contohnya satu buku tu mesti kita tahu. Kalau contoh dia ada penulis, kita tahulah penulis ni nama dia sekian, dituliskan pada tahun berapa, dikeluarkan. So dia akan jadi hak masyarakat lah. Ya betul. Dia akan menjadi hak masyarakat di mana tiada sesiapa pun boleh mengisytiharkan yang karya tu adalah hasil karya dia. Bila kita cakap tentang hasil, maknanya kita yang hasilkan. Itu hak milik kita. Hak kita. Maksudnya atas nama kita. Kalau kita nak kaitkan dengan masyarakat ni adalah satu kelompok yang besar. Betul tak? Okey, contoh. Kalau Farhana buat buku. Lepas tu Farhana dah patenkan dekat situ, hak milik Farhana. Lepas tu tiba-tiba orang cakap ini hak masyarakat. Awak nak boleh terima ke? Awak yang buat tapi hak milik masyarakat. Macam mana? Sebab itulah kalau awak perasan cerita-cerita rakyat ni macam batu belah batu bertangkup, lepas tu si tanggang, ada pelbagai versi. Dekat Indonesia ada, dekat Malaysia ada. Dia boleh wujud dalam pelbagai versi. Dan kadang-kadang awak tengok cerita Sang Kancil dengan Buaya ni kan, kisah dia bawang putih bawang merah. Contoh saya bagi cerita senang, bawang putih bawang merah. Dekat Malaysia, orang kata bawang putih tu baik, bawang merah tu jahat, betul tak? Betul. Kalau dekat Indonesia ada beberapa cerita yang mengisahkan bawang merah tu sebenarnya bawang yang baik dan bawang putih tu bawang yang tak baik. Maknanya dia mencemburui bawang merah. Jadi dia banyak, dia wujud pelbagai versi. Jadi dekat situ kita tak boleh nak kenal pasti keaslian karya tu. Sebab itulah kita tak tahu siapa pencipta sebenarnya. Okey, contoh saya bagi awak soalan. Awak rasalah cerita-cerita binatang ni siapa yang tulis? Yang tulis mungkin ada cerita binatang yang sudah pun diceritakan, ditulis. Tapi pada zaman dahulu tu, idea siapa? Kita tahu ke? Tak. Jadi dekat sini, Atiah? Apa Atiah? Ibu bapa. Ibu bapa. Sebab tu saya cakap, sastra rakyat ni sastra yang diwarisi daripada turun-temurun, dari generasi ke generasi. Diceritakan. Tapi sekarang ni sastra ni mungkin bagi pendapat saya lah, mak-mak moden sekarang ni dah tak cerita dah kot tentang cerita-cerita ni kepada anak-anak. Awak setuju tak? Saya cerita dekat kucing saya. Setuju. Jadi tanggungjawab awak sebagai seorang pelajar sastra, ini kena aplikasikanlah dalam kehidupan awak lepas ni. Okey, seterusnya tengok ciri-ciri sastra rakyat.
Ciri-ciri sastra rakyat yang pertama ialah sastra rakyat disebarkan atau disampaikan melalui pertuturan atau secara lisan. Okey, ingat, secara lisan. Okey, sastra rakyat terdapat dalam pelbagai versi dan berlaku tokok tambah kerana penyebaran yang dilakukan secara lisan. Okey, bila kita bercakap ni antara orang A dengan orang B, lepas tu diturunkan kepada orang D, dia akan berlaku penambahan yang secara tidak sengaja. Itu sebab ada tokok tambah dan wujudlah pelbagai versi. Okey, yang ketiga ialah sastra rakyat disampaikan secara lisan oleh orang yang profesional seperti penglipu lara yang pertama. Yang kedua, tok selampit dan awang batil. Okey, sekarang ni saya nak tanya, apa beza penglipu lara, tok selampit dengan awang batil ni? Siapa pandai? Nah, Faik, saya nak Faik. Faik asyik tembak orang ni, saya nak Faik jawab. Penglipu lara ni dia mengembara kot. Mengembara, okey. Kalau tok selampit? Tok selampit dia stay. Dia stay. Stay tu apa? Stay duduk. Stay tetap. Saya tahu awang batil ke apa. Kalau awang batil? Okey, tengok. Dia penglipu lara, tok selapit ataupun awang batil ni adalah bukan sifat. Kerja dia adalah sama, iaitu menyampaikan cerita. Okey. Dia punya perbezaan dia adalah dari segi nama je lah. Contoh kalau tok selampit ni kita guna dekat Kelantan. Orang Kelantan ni dia akan panggil penglipu lara ni adalah tok selampit. Kalau dekat Kedah, orang panggil penglipu lara ni sebagai awang batil. Okey, faham tak guys tu? Tapi fungsi mereka adalah sama, iaitu menyampaikan cerita. Cerita apa? Cerita rakyat ni lah. Okey, faham tak? Faham. Okey, ada soalan? Okey, macam biasalah, cerita rakyat ni hak milik bersama. Tidak boleh cakap yang ni milik saya. Contoh macam saya bagi tadi lah. Okey, fungsi sastra rakyat. Ada 3 fungsi, iaitu sebagai alat hiburan. Alat hiburan ni selalunya untuk kanak-kanak lah. Okey, tak semestinya untuk kanak-kanak. Kadang-kadang orang yang berusia pun tengok cerita binatang ke bawang putih, bawang merah pun rasa seronok juga, betul tak? Okey, yang kedua ialah sebagai alat pengajaran. Maksudnya ada pengajaran lah dalam setiap cerita yang disampaikan, bukan sekadar cerita kosong sahaja. Yang ketiga ialah sebagai alat pendidikan. Okey, seterusnya ialah definisi konsep cerita binatang. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey, Halish baca. Definisi konsep cerita binatang ialah cerita rakyat yang menggunakan binatang sebagai watak utama. Watak binatang tersebut diberikan sifat-sifat manusia seperti boleh berkata-kata, berfikir dan bertindak seperti manusia. Lazim digunakan sebagai alat hiburan untuk kanak-kanak. Okey, sekarang ni saya nak cakap, nanti kalau awak jawab peperiksaan, definisi konsep ni boleh membantu awak dalam memulakan jawapan awak lah. Jadi rajin-rajinlah hafal, memudahkan awak juga. Okey, untuk ciri-ciri cerita binatang. Ciri-ciri cerita binatang ni seperti menggunakan binatang sebagai watak utama. Sudah pastilah, nama pun cerita binatang kan. Mestilah watak-wataknya adalah binatang. Yang kedua ialah watak binatang tersebut diberikan sifat-sifat manusia seperti boleh berkata, berfikir dan bertindak seperti manusia. Yang ketiga, wujud dalam pelbagai versi. Yang keempat, disampaikan mesti melalui lisan dan bersifat kolektif. Okey, bersifat kolektif ni macam mana? Siapa pandai? Collection. Bahasa Melayu, Faik. Ni anak orang putih ni. Bersifat kolektif. Siapa boleh terangkan? Cikgu Hafiz cakap. Beramai-ramai. Arishah kata. Okey, Faik apa tadi Faik? Hafiz cakap sifat bersama. Sifat bersama. Okey, betul. Bersifat kolektif ni adalah milik bersama. Okey? Milik bersama. Sama-sama punya cerita lah. Dia sama je dengan kita tak
dia sama je dengan perkataan yang tidak boleh, orang kata apa, dia tidak boleh dipatternkan lah, maksudnya macam tadi tu mirip sama. Okay, yang terakhir tu ialah binatang yang besar biasanya kurang akal dan dianggap bodoh. Ini selalunya sebagai contoh macam cerita kancil dengan dengan gajah. Kan gajah tu sifat dia besar kan. Tak semestinya binatang yang besar ni mempunyai akal yang apa? Bijak. Yang bijak. Okay, kadang-kadang orang tu kecil je tapi akal dia lebih baik daripada orang besar. Betul lah tu. Lepas tu seterusnya ialah fungsi cerita binatang. Okay, sama je. Sebagai alat hiburan dan sebagai alat pengajaran. Okay, jadi fokus kita hari ini ialah sebagai alat pengajaran. Okay, sinopsis. Siapa nak baca? Cepat. Cikgu. Cepat Izzati. Cepat. Sinopsis. Tuan Syekh Alan di Rimba telah bertitah bahawa ada suatu bahaya akan menimpa masyarakat binatang yang tinggal di hutan. Kemudian, masyarakat binatang berkenaan telah pergi ke Sungai Tinam untuk menangkap ikan yang banyak di sana. Namun, di sungai berkenaan terdapat seorang raksasa yang menjadi penunggu di tempat itu. Sang beruang, sang seladang, sang harimau dan sang badak tidak berjaya menjaga ikan hasil tangkapan mereka lantaran ancaman raksasa tersebut. Malah, badak yang sudah tewas itu menipu rakan-rakannya dengan mengatakan dirinya cedera kerana berlawan dengan raksasa. Sebenarnya, luka di badan badak itu kerana tercangkuk onak dan duri ketika berlari menyelamatkan diri daripada raksasa. Okey, siapa nak baca pula seterusnya? Kemudian masyarakat binatang pun meminta pertolongan daripada pelanduk jenaka iaitu Syekh Alam di Rimba. Pelanduk jenaka meminta tempoh 7 hari baru beliau hendak berangkat untuk melawan raksasa. Setelah genap 7 hari, pelanduk jenaka pun pergi ke tempat raksasa. Pelanduk jenaka mengajak masyarakat binatang menangkap ikan sebanyak yang boleh. Pelanduk jenaka pula membuat simpai yang diperbuat daripada rotan. Pelanduk telah mengarahkan lakan binatang yang lain menyembunyikan diri, sementara pelanduk pula menunggu ikan yang sedang dimasaknya. Okey, teruskan. Apabila raksasa datang, pelanduk pun membuat hela dan menipu raksasa menggunakan simpai yang kononnya boleh mengubah masalah sakit-sakit di badan. Akhirnya, raksasa terperangkap dengan simpai, yakni dibuat daripada rotan yang disimpan di badan, yang dipasang di badannya. Badan raksasa terguling ke tanah. Pelanduk pun mengambil kesempatan mencakar mata raksasa tersebut sehingga buta. Raksasa telah menjadi kesakitan dan jeritan berkenaan telah menyebabkan seluruh masyarakat Rimba terkejut. Setelah raksasa dapat dikalahkan, mereka amanlah seluruh penduduk Rimba dan dapat bermain-main di Sungai Tinam. Okey, cerita ni tentang apa? Awak baca je tapi awak faham tak? Faham. Siapa boleh ringkaskan dalam bahasa pasaran awak? Siapa boleh? Siapa boleh baca tapi dalam gaya sendiri? Ringkaskan dalam gaya sendiri. Siapa boleh buat? Cikgu Anas. Anas, cepat Anas. Cerita dia pasal diorang nak pergi tangkap ikan dekat sungai tu. Lepas tu ada jaga sungai. So diorang tak berani nak ambil dekat sungai tu. Lepas tu ada beruang dengan badak tu belagak boleh kalahkan dia, raksasa tu. Okay. Lepas tu tak dapat kalahkan, dia minta tolong kancil tu. Lepas tu bila dah dapat kalahkan, diorang seronok boleh pergi kat situ buat macam biasa. Anas. Okey, Anas kata badak dengan harimau Beruang. Badak dengan beruang je lah yang bongkak, yang lain tak bongkak. Okay, tahu tu je. Tahu tu je. Okey, ada berapa haiwan yang menjaga ikan sebenarnya? 4. Okey. Baik. Apa dia? Sebutkan. Sang seladang, Okey, lagi? sang badak, sang rimau,
Okey. Satu lagi. Arnab. Arnab Halish. Mana datang Arnab Halish? Dalam mimpi dia tu. Awak ni. Okey, satu lagi. Cepat, satu lagi. Kera je kau. Kera? Siapa cakap kera tu? Fitri. Okey, salah Fitri. Yang kera tu, yang kera dengan sang burung tu, dia berjumpa dengan badak tapi dia tidak menjaga ikan pun. Yang orang kata peristiwa yang kita nampak, yang jaga ikan tu ada 4 lah. Macam Anas cakap tadi, badak, beruang, lepas tu harimau dan seladang. Okey, jelas tak dekat situ? Jelas. Jelas. Okey, nampaknya semua dah baca buku Bagus. Okey, ini adalah peristiwa Pelanduk kalahkan raksasa. Okey, bahagian peristiwa ni sangat penting untuk awak hafal, faham dan ketahui. Sebab apa? Sebab inilah soalan-soalan yang selalu keluar dalam peperiksaan. Okey, peristiwa yang pertama. Tuan Syekh Alam pergi ke Sungai Tinam, tempat raksasa dan mengarahkan isi rimba mencari rotan untuk membuat simpai. Okey, simpai tu apa? Saya nampak kat chat tadi Hafiz kata simpai tu ikatan. Betul ke Hafiz? Simpai tu ikatan. Saya tengok Dewan Pasir dan Pusaka kata begitu. Begitulah. Okey, tak apa. Kita tengok nanti. Simpai ni monyet lah cikgu. Simpai monyet apa pula tuan? Simpai tu. Simpai tu. Gelang-gelang. Okey. Dia saja monyet. Tapi kalau search kat Google, simpai rotai, barulah peralatan tersebut. Betul. Apa yang Syazwan Syazwan. Apa yang Syazwan cakap tu betul. Untuk orang kata untuk dalam, kalau kita tengok dalam cerita ni, dia merupakan gelung rotan yang diikat kepada raksasa tu lah. Dia bukan monyet. Itu salah tu. Kalau ada pun cerita lain. Awak salah tu. Okey? Tapi tak apa. Nanti saya akan check balik dan saya akan beritahu awak. Okey, seterusnya ialah Tuan Syekh Alam mengarahkan isi rimba bersembunyi dan segera datang apabila beliau. Okey, ni semua maksudnya peristiwa semasa Pelanduk mahu kalahkan raksasa. Okey, ini antara peristiwa dia. Okey, yang ketiga tu macam biasalah Tuan Syekh Alam menghidupkan api, lalu membakar ikan yang telah dikumpulkan oleh segala isi rimba. Kemudian raksasa tu pun datang. Sebab apa? Dia bau ikan tu kan. Dia datang dekat Pelanduk dan dia cakap, dia minta ikan. Lepas tu dia buat apa? Lepas tu Pelanduk bagi ke ikan tu? Sebaliknya dia buat apa? Pelanduk cakap apa? Dia menipu. Dia menipu. Dia buat tipuan lah. Dia buat tipu daya. Okey, dia buat tipu daya dengan cara macam mana? Cepat. Macam mana dia memberdaya raksasa? Dia cakap simpai tu ubat. Dia tawarkan badan awak tu sakit-sakit. Awak nak makan ubat ini. Tapi raksasa cakap, saya lapar, saya nak ikan. Bagi saya ikan. Lepas tu kemudian Tuan Syekh Alam cakap, awak tak nak cuba pakai ke rotan ini? Lepas tu kemudian raksasa cakap, badan saya memang sakit. Tapi saya nak ikan tu boleh. Kemudian lepas tu Tuan Syekh Alam pun tawarkan lagi kali keempat, awak tak nak pakai ke simpan ni untuk hilangkan rasa sakit badan awak. Lepas tu kemudian raksasa tu pun baiklah, sebab badan saya sakit, bagilah rotan tersebut kepada saya. Dia hilangkan rasa sakit tersebut. Okey, betul. Itulah kisah dia. Maknanya Pelanduk ni bijak, dia memperdaya raksasa ni dengan mengatakan ataupun menyatakan bahawa simpai itu berfungsi untuk mengubat badan-badan yang sakit. Sebab masa tu kan Pelanduk dia kata dia penat cari ikan banyak sangat kan? Betul tak? Betul. Okey, ingat peristiwa ni supaya awak boleh tulis dalam peperiksaan nanti. Yang ketiga, yang seterusnya.
Tuan Syed Alam memasukkan simpai pada kedua-dua siku dan lutut sebanyak 2 kali sehingga raksasa tidak dapat bergerak. Kemudian Tuan Syed Alam bertempik menyebabkan semua isi rimba datang dan terkejut melihat keadaan raksasa yang sedemikian rupa. Akhirnya raksasa mati, ditendang dan diterajam, diseksa oleh semua isi rimba. Okey, dekat sini saya nak tanya, siapa yang mempunyai daya imajinasi yang tinggi? Bentuk dia diikat tu macam mana? Agak-agak. Diikat 2 siku dan lutut. Macam mana keadaan dia agak-agak? Macam mana? Tangan dia ke belakang. Macam ni ke? Ke belakang tangan dia. Macam garingan foto. Kalau macam tu yang diikat mungkin pergelangan tangan dia. Siku dia. Macam meniarap cikgu. Macam meniarap. Okey, tengok Syahnas. Tengok Syazwan buat tu. Tadi dia angkat tangan. Macam mana Syazwan? Okey, dia buat macam tu. Macam tu lah keadaan dia. Bukan main. Okey. Bukan main bahagia. Nanti kalau tak dapat jawab soalan saya bagi, awak kena Okey, sekarang ni kita dah pun tahu apa itu konsep. Kita dah tahu dah proses tradisional ni ada berapa bentuk. Berapa bentuk? 2. Yang pertama? 2. Naratif. Yang kedua? Bukan naratif. Contoh yang bukan naratif? Kisah ni. Sastra binatang. Undang-undang. Sastra undang-undang. Okey. Agama. Sastra agama. Ketatanegaraan. Sastra agama dalam bukan naratif ke? Naratif. Salah tu siapa sebut tadi tu. Okey, sekarang ni saya nak bagi awak quiz. Jawab betul-betul. Tunggu sekejap, saya nak buka. Okey cikgu. Cikgu, Ya. nak tanya. Kalau dalam peperiksaan, kalau kita nak tulis Tuan Syed Alam sahaja ataupun Tuan Syed Alam dirima? Atau Tuan Syed Alam dalam kurungan si Pelando? Kalau ikut saya kita seorang pelajar kita mesti buat sehabis baik. Maknanya selengkap yang boleh. Maknanya awak kena serajan yang boleh tulis full lah. Okey? Alah bukannya panjang pun. Tulis penuh lah. Okey, sekarang ni sekejap Sekarang ni awak tengok dekat chat box tu. Saya ada bagi link. Boleh tekan tak? Boleh. Okay, dan awak masukkan nama awak. Nama penuh ke cikgu? Nama penuh. Sepenuh yang mungkin. Nama singkatan tak boleh Okey, buat. Janji saya kenal awak lah. Jangan letak nama manja pula. Jenuh saya nak cari siapa lah pula ni. Baru 26 orang masuk. Mana lagi? Kejap cikgu, saya on the way. Okey, boleh. Bunyi dia. Kejap cikgu. Okey. Dah cikgu. Dah. Okey, ada 34 orang. Dah. 35. Ada sesiapa lagi yang tak masuk ke? Ada sesiapa yang tak boleh masuk? Cikgu ada yang lain slow. Yang lain slow. Cikgu,
Ya Alish kenapa? Siti Iwanina dia kata lagi. Okey, tak apa. Macam ni. Okey, saya mulakan je. Tak apa, nanti saya okey, rasa-rasa dia boleh masuk ke tak tu? Boleh join ke tidak? Tak dapat buka. Saya tak sure. Tak apa, macam ni. Nanti saya akan bagi baliklah link ni dekat dia. Tapi dia kena buat sorang-sorang lah. Tak apa, saya mulakan dulu. Okey, sekarang saya nak mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dah salah mula-mula tu? Tertalah pula. Baca betul-betul, jangan melembak je. Itu harimau tadi.
Yo. Habis. Nah, ada baik. Buat setengah. Ya. Okay, cepat Tia, Aimi, cepat habiskan. Anas, cepat Anas. Dah lah guys. Dah ready guys. Ada sikit je lah. Anas, okey tak Anas? Anas Okey. buat dua kali cikgu Anas. Buat dua kali cikgu. Cikgu Anas repeat. Cikgu Anas buat dua kali cikgu. Cikgu dah cikgu dah. Cikgu dah beri cikgu. All. Arisa pertama. Arisa nak apa? Arisha berrepeat. Macam tak adil. Cikgu kali buat dua kali. Ini semua dengki. Ini semua dengki. Mana boleh tiga Arisa kali buat dua kali. menipu. Kenapa jawapan harimau saya salah? Sabar. Kenapa hari sana? Kenapa awak repeat? Mana boleh repeat? Cikgu Anas. Saya salah empat. Salah cikgu. Tengok sini. Sabar. Tengok kan. Tengok sini. Awak banyak salah nombor berapa? Cikgu saya salah empat yang awal-awal. Anas awal-awal dah salah. Anas repeat salah cikgu. Okey, dekat soalan nombor, tengok sini dekat soalan nombor 7 paling sikit orang dapat iaitu 25%. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Okey, tengok sini baik-baik. Okey. Okey, soalan yang pertama. Sastra rakyat merupakan hak milik masyarakat sesuatu tempat yang bersifat kolektif. Ada juga yang cakap salah. Siapa yang cakap salah ni? Nasib baik saya tak boleh tahu siapa yang cakap salah. Saya cakap betul. Okey, yang kedua. Yelah. Hikayat pelanduk jenaka Syekh Alam berlawan dengan raksasa tergolong dalam sastra bukan naratif. Ada juga. Ni, hikayat pelanduk jenaka ni sastra naratif ke bukan naratif sebenarnya ni? Naratif. Habis siapa yang buat? Yang buat betul tu? Masih tak faham lagi Okey, sastra pelanduk ni dia berbentuk naratif. Okey, dia berbentuk naratif. Yang bukan naratif ni seperti sastra keagamaan, sastra epik, yang hikayat hantu-hantu, tu yang bukan naratif. Ingat, bukan naratif. Maksudnya dia bukan penceritaan lah, faham tak? Bukan yang disampaikan dengan lisan. Faham tak kat situ? Faham cikgu. Okey, yang ketiga. Prosa tradisional berbentuk naratif terbahagi kepada dua iaitu naratif lisan dan naratif tulisan. Pilih karya sastra yang berbentuk naratif tulisan. Ni pun sama. Ada yang cakap cerita rakyat. Okey, sastra hikayat. Tengoklah dekat situ betul-betul. Sastra hikayat tu memanglah naratif tulisan. Awak ni main tembak je. Patutlah dia yang repeat tu. Main tipu Definisi cerita binatang ialah tengok dekat sini pun ada salah. Macam mana awak boleh cakap sastra rakyat adalah hasil-hasil sastra Melayu lama?
sama ada dalam bentuk cerita ataupun cerita yang berlegar di sekitar masyarakat, menerusi lisan. Okey. Betul ke salah ni? Apa beza yang pertama, jawapan yang pertama dengan jawapan yang terakhir? Yang terakhir tu jangan dalam bentuk cerita rakyat. Okey, kalau yang pertama yang pertama ni? Cerita binatang. Betul. Itulah beza dia. Yang pertama ni adalah definisi cerita binatang. Okey, yang terakhir ni, jawapan terakhir ni adalah untuk definisi cerita rakyat. Okey, cerita binatang berfungsi sebagai macam biasalah, ada juga yang salah. Dia adalah sebagai alat pengajaran dan hiburan sahaja. Alat pengajaran dan hiburan. Okey, dua benda ni. Syekh Alam Rimba mengalahkan raksasa dengan cara macam tadi saya cakap lah, dia memperdaya serta menyimpan siku dan kaki raksasa tu. Tengok betul-betul soalan tu, tengok jawab jangan main tembak je. Awak keliru ke macam mana ni? Teknik tu. Gebentar ni masa. Salah tekan. Salah tekan. Okey, tak apa. Tengok. Badak harimau dua. Mana badak harimau? Saya salah tekan yang ni. Saya salah ni. Maafkan saya masalah teknikal. Kekilafan. Okey, tengok yang ni. Pesanan Syekh Alam kepada seluruh rimba kecuali. Tengok ni. Okey, fitanah tu pun salah juga. Itu sebenarnya fitnah. Salah ejaan. Dia dalam pesanan Syekh Alam ni terletak dekat muka surat berapa? Pada awal penceritaan cerita Pelanduk, betul tak? Betul. Berpesan supaya Mengatakan apa yang dipesan? Muafakat. Lagi dia pesan apa? Jangan. Cepat. Dia berpesan kepada segala isi rimba supaya jangan Mufakatlah tuan-tuan. Jangan aniaya. Jangan elak dan dengki. Jangan buat fitnah. Betul. Nanti datang bala dan huru-hara. Itu semualah pesanan dia. Dekat sini, pesanan Syekh Alam kepada seluruh rimba kecuali, maknanya yang hijau ni lah yang salah. Sebab dia menyatakan pesanan. Tapi dekat sini yang mengatakan ada malapetaka akan melanda ni, ini bukan pesanan dia. Ni dia memberitahu je kepada seluruh isi rimba yang akan ada malapetaka. Firasat dia. Betul. Okey, soalan yang ke-9. Haiwan apakah yang mula-mula menjumpai sungai Tinam? Kijang lah. Sebab masa tu Kijang sedang bermain-main di sungai Tinam tu, betul tak? Lepas tu dia jumpa sungai yang, dan dia menyatakan, Kijang ni menyatakan di situ tempat persinggahan Nabi Sulaiman, betul tak? Betul. Okey. Soalan 10. Bagaimanakah raksasa dibunuh? Okey, ada 7 pemain yang salah, iaitu raksasa telah disimpai oleh pelanduk. Okey. Raksasa telah disimpai oleh pelanduk tu betul, tapi lebih tepat mula-mula kan pelanduk cakar dulu mata raksasa tu, lepas tu barulah dia panggil segala rimba untuk bunuh raksasa tu. Okey, faham tak dekat situ? Ada apa-apa soalan? Faham. Ibu, Ya. pelanduk dengan kijang tu lain ke? Sebab dekat dalam buku ni dia ada 2. Yang pertama pelanduk dengan kijang tu lain ke? Okey, saya sabar. Tunggu jap. Pelanduk dengan kijang sama cikgu. Kalau mungkin Kan pelanduk ada tanduk ke? Pelanduk lagi kecil. dia Pelanduk dengan pelanduk macam anjing kan. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Saya rasa kijang ni bentuk dia lebih kepada rusa. Manakala pelanduk ni dia macam kancil kan. Besar kancil tu dia macam lebih kurang kucing, tapi dia besar sikit je. Macam tu. Kijang ni yang selalu kat bendera Kucing tu Kelantan terbalik. Pelanduk yang macam kucing. Pelanduk macam kucing. Pelanduk macam kucing. Okey, pelanduk macam kucing, kijang tu macam rusa. Okey, bagus. Okey, jelas tak kat situ? Jelas. Okey. Negeri Kelantan je. Soalan tu agak susah daripada soalan sebelum ni. Okey. Bagus. Saya pun baru tahu hari ni. Bagus. Terima kasih.
Sama-sama. Okey, seterusnya kita akan berbaliklah kepada slide kita tadi kan, dah main game dah apa semua. Sekarang ni kita berbalik kepada slide seterusnya iaitu unsur pengajaran. Okey, saya cakap apa tadi? Dalam cerita binatang ni fungsi dia sebagai Pengajaran. dan juga Hiburan. Okey, dan juga hiburan. Okey, sekarang ni saya bagi, sekarang ni tengok kat sini. Unsur pengajaran dia yang saya bagi ni ada 5. Tapi sebenarnya ada banyak unsur pengajaran dalam tu. Yang pertama, jangan bersikap sombong dan riak. Ni siapa ni? Dekat siapa ni? Siapa yang bersikap sombong dan riak? Ada. Okay, Badak. Okay, contohnya? Contoh peristiwa dia? Mengalahkan. Dia cakap dia boleh duduk kat sungai tu seorang untuk kalahkan raksasa. Okey. Aisyah kata macam tu. Okey, yang kedua unsur pengajaran dia ialah jangan menipu. Siapa yang menipu? Badak jugalah jangan menipu. Badak tu. Yang ketiga, bertindak menggunakan akal dan fikiran. Okey, ini semua adalah unsur pengajaran. Saya tak nak terangkan secara terperinci sebab saya ada tugas dekat kamu. Saya nak tengok sama ada kamu boleh menulis dengan baik ataupun tak. Maksudnya saya nak awak kaitkan pengajaran dengan peristiwa yang awak tahu tadi. Faham tak kat sini? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Maksudnya, okey, contoh saya bagi contoh. Contoh pengajaran pertama ialah bekerjasama. Kita haruslah bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Titik, itu adalah fakta awak. Okey? Dan awak buat huraian. Setelah tiba di Sungai Tinam, segala isi rimba bekerjasama dan meneruti semua arahan yang telah diberikan oleh Tuan Syekh Alam di rimba. Mereka bekerjasama secara mencari rotan dan ikan untuk membantu Tuan Syekh Alam memperdaya dan menangkap raksasa. Okey, tengok dekat atas ni adalah pengajaran. Betul tak? Yang warna merah ni adalah pengajaran kan? Betul. Dan yang panjang ni merupakan awak ambil daripada peristiwa, cerita pelanduk, cerita hikayat pelanduk jenaka tu. Faham tak dekat sini? Faham. Okey, jadi tugas awak adalah sekarang ni. Cikgu. Maksudnya terus bagi huraian. Maknanya awak kena ada fakta, awak kena ada huraian. Okey, ada soalan? Sekejap saya paste ni. Ada soalan? Nak tanya? Cuba buka tu, link tu. Boleh buka tak? Boleh. Boleh, okey. Okay, sekarang ni, ini merupakan ruangan jawapan awak. Sekejap. Okey, bentuk dia macam ni. Nampak tak kat skrin ni? Faik angkat tangan. Ya, Faik. Kenapa Faik? Tak saya terangkan. Saya terangkan. Okey. Sekarang ni tugas awak, Raja. Tengok dekat sini, ada ni kan yang tambah ni kan? Jadi jawapan awak, kalau awak nak tulis jawapan, awak kena tekan kat situ. Nanti awak punya jawapan semua akan timbul kat sini. Sekarang ni, saya nak awak buat dulu. Tekan kat mana? Ni, yang merah ni. Oh, yang ada tambah ni. Okey, dekat situ saya kata markah dia adalah 16 markah. Jadi awak kena ada isi dan awak kena ada huraian. Saya tak nak ada yang hantar titik-titik je jaga awak kalau tak hantar macam tu. Okay, saya bagi awak masa sekarang 12.23. Okey. Saya bagi awak sampai pukul 12.40 boleh? Tak apa, awak buat dulu. Okey, saya bagi awak masa sampai 12.50
Ya, cikgu. Ini nak jawab kena tekan ada komen ke apa? Bukan dekat komen. Awak tekan dekat situ nanti. Awak akan ada satu, orang kata, satu tempat yang awak akan isi. Awak tekan yang merah ni kan, nanti akan ada awak punya. Nampak tak? Ni siapa yang tekan KMK ni? Okey, contoh saya buat. Tengok ni. Okey. Saya tekan merah ni, betul tak? Akan keluar macam ni. Betul. Ni siapa ni bekerjasama contohnya? Awak jangan lupa tulis nama macam ni saya nak tahu ni awak ke bukan. Okey. Cikgu. Ya. Cikgu, Ya saya. buat dalam bentuk Esei. point. Esei. Awak mana ada periksa buat dalam bentuk point nanti. Biasakan mengarang. Okey. Okey. Jangan lupa tulis nama awak Ibu ayah dah bagi nama sedap-sedap, tulis elok-elok.
Halish Kairisha. Ada tak? Ya, saya cikgu. Kenapa sikit je jawapan awak ni? Halish, awak tak baca soalan saya. Saya kata, huraikan 4 pengejaran yang terdapat dalam hikayat Pelanduk Jenaka. Markah saya bagi adalah 16 markah. Takkan segitu je awak tulis? Betulkan balik? Ni pun sama ni, Nur Syazah, awak pun Cikgu, ya. nama tu tulis dekat paling atas Tak apa, janji kalau ada nama awak tu saya dah janji ada nama. Mana-mana awak letak pun tak kisah. Baik.
Cikgu. Cikgu Ain. Ya, Alish. Izlin cakap dia tak boleh masuk link ni sebab dia punya line. Dia kata kena tunggu lama. Okey, maklum. Alish, awak betulkan balik awak punya tu. Baik cikgu, boleh. Cikgu.
Ya. Siapa Raksasa tu? saya. Raksasa tu huruf besar ke huruf kecil? Awak punya ayat macam mana tu? Tak, ni raksasa ni sebagai karakter ke atau biasa je? Saya rasa kalau tulis huruf kecil pun tak apa kot. Oh, okey. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu? Dengar tak cikgu? Ya, dengar. Fitri Cikgu, cikgu, dah siap tu tekan upload Yelah awak upload. Okey. Awak cuba buat dulu. Tak, yang atas publish tu, publish. Saya dah buat 2 kali lah. Tiba-tiba terpadam. Aduh. Sakit hati tu. Allah Akbar, awak ni pun. Tak apa Fitri, ada lagi 5 minit. Awak kan keyboard writer kan? Tak mustahil, saya tahu.
Cikgu. Ya. Ya, Anas. Kenapa Anas? Saya punya phone cikgu. Apa Anas? Phone saya lag. Macam lambat nak buat tu. Okey Anas. Okey, salah satu sebab saya guna Padlet ni dia boleh buka bila-bila masa je Anas. Jadi lepas kelas ni saya nak nama awak mesti akan ada dalam ni. Sebab saya tahu siapa yang buat, siapa yang tak buat. Boleh Anas? Maksudnya? Maksudnya lepas habis kelas ni awak kena buat jugalah, tekan link yang sama tu. Lepas tu awak salin. Boleh. Boleh. Sampaikan pesan juga dekat kawan-kawan awak yang tak boleh masuk tu. Awak copy paste je link yang saya bagi tadi tu, bagi dekat kawan awak, nanti dia boleh masuk. Okey, baik cikgu. Okey. Cikgu, Ya. jawapan dalam satu perenggan ke? Kalau ikutkan satu persoalan satu perenggan. Kalau 4 persoalan 4 perenggan lah. Oh, satu perenggan 1 poin. Ya, betul. Bagi memudahkan cikgu-cikgu awak nak cek nanti. Cikgu. Okey. Okey, sekarang dah 12.50. Saya bagi awak sampai 5 minit je lagi. Cikgu. Ya. Saya nak tanya. Kan contoh dalam soalan, jawapan, kita tak tulis Tuan Syekh Alam di rimba, kita tulis bertanduk. Dikira salah ke betul? Saya rasa boleh betul, saya rasa tak apa. Nanti saya cek balik, ni saya bagi tahu kamu balik. Okey. Baiklah. Sebab bagi saya lah, sebab dia merupakan, maksudnya Tuan Syekh Alam di rimba tu memang kita sifatkan dia sebagai pelanduk, betul tak? Betul. Nanti saya akan bagi tahu balik. Okey, terima kasih cikgu. Sama.
Cikgu, Ya. boleh tolong tengokkan Aimi punya tak? Siapa punya? Siapa punya? Amy punya. Aimi punya cikgu. Aimi Nabila. Tak ada. Tak ada. Dia cakap dia dah send. Tak tahu dia. Kalau ada, nama awak ada kat sini, saya tengok. Okey cikgu, terima kasih. Sama. Okey, semua dah selesai? Semua dah siap? Ada yang masih ada yang masih menulis kawan kamu. Tak apa, sementara kawan kamu menulis, mari kita semak satu-satu. Okey, kita pergi dekat Daniel Abdullah. Okey, sebelum tu saya nak pesan. Kalau awak menulis, awak tingkatan 6 kan? Dan awak juga akan jawab peperiksaan. Bentuk awak menjawab peperiksaan haruslah berbentuk seperti Nur Hanim dengan Alisha serta Izzati ni buat. Kena bentuk perenggan lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan ejaan. Okey, mungkin kita guna komputer kan ataupun handphone, itu tak apalah. Tapi untuk next time, check betul-betul. Okey, kita pergi dekat Syahidah punya Syahidah kata, antara 4 pengajaran yang terdapat dalam hikayat Beranduk Jenaka Syekh Alam melawan dengan raksasa ialah yang pertama, bijak merancang strategi dalam mengalahkan musuh. Contoh yang Syahidah bagi, Tuan Syekh Alam di rimba. Okey, di rimba tu jarak membuat pelbagai tipu helah. Helah bagi mengalahkan raksasa di Sungai Tinam. Selain itu, bekerjasama mengalahkan musuh. Misalnya, segala isi rimba bekerjasama dan mengikut arahan Tuan Syekh Alam di rimba bagi mengalahkan raksasa. Okey. Rata-ratanya saya tengok awak semua sudah memahami ataupun menguasai teks hikayat Beranduk Jenaka daripada sebelum ni. Tahniah saya ucapkan. Maknanya awak semua membaca lah kan.
Maknanya semua dah dapat buku lah ni. Ke masih ada yang tak dapat buku lagi? Pelajar? Dah dapat cikgu. Saya dah dapat. Dah dapat. Okey, jadi saya harap untuk topik selepas ni baca siap-siap. Okey? Okey, tadi saya ada nampak Danusha punya. Jom saya cari mana Danusha punya. Danusha. Ni. Danusha punya ni betul. Tapi ada satu kesalahan. Danusha kata, akhirnya kita perlulah bantu rakan yang memerlukan pertolongan. Okey, itu betul. Manusia perlu bekerjasama sesama ahli masyarakat. Akhirnya beliau tewas. Apa yang Danusha tulis ni betul. Tapi dia tak ada, apa panggil dia tak ada, dia macam jauh. Contoh saya baca contohnya, akibat tidak bertindak dengan betul, manusia akan mengalami kegagalan dalam usaha mereka mengatasi masalah kehidupan. Malah ada di antara mereka bertindak terburu-buru. Pengajaran yang ketiga ialah jangan takut. Contohnya, terdapat golongan manusia yang bersikap takut atau bercakap besar. Sang beruang sangat takut dan mengatakan bahawa dirinya mampu mengalahkan raksasa dengan mudah. Hakikatnya, sang beruang tidak berkemampuan untuk mengalahkan raksasa secara fizikal. Akhirnya beliau tewas dan mengaku kalah. Akhirnya, penggunaan akhirnya tu harus dielakkan. Kita perlulah bantu rakan yang memerlukan pertolongan. Manusia perlu bekerjasama secara sesama ahli masyarakat. Akhirnya kita perlulah bantu rakan yang memerlukan pertolongan dengan manusia perlu bekerjasama sesama ahli masyarakat ni. Saya rasa Danusha boleh pilih lagi ayat yang lebih bagus untuk gabungkan dua ayat tu menjadi lebih tersusun lah. Okey tak Danusha? Ya, lemahnya Danusha. Awak ngantuk ke Danusha? Ya. Okey. Sekarang ni saya rasa semua dah boleh menguasai. Okey, satu saya nak bagi tahu awak, ini merupakan alaman yang saya guna ni adalah alaman, nama dia alaman Padlet. Jadi kalau awak nak buat sekarang kan kita tak boleh berjumpa kan. Kalau awak nak buat perbincangan antara awak sesama kawan lah kan, sesama kawan tu guna aplikasi ni. Jadi awak boleh nampak apa yang kawan awak tulis. Semua akan timbul kat sini. Bukan tu je, dekat setting dia akan tulis macam saya nak baca karangan awak kan. Saya nak tengok betul ke tak. Saya akan letaklah grade dekat sini. Contohnya dekat sini. Siapa ni? Alisha. Dia dah bagi dah 4 pengajaran bersama dengan dia sokong dengan peristiwa. Jadi saya tengok ada 4 isi dengan huraian. Jadi saya bagilah markah 16. Tapi dekat sini ada pilihan lagi selain daripada markah. Awak boleh letak bintang, awak boleh letak like, awak boleh letak macam-macam, ada pilihan. Jadi saya kenalkanlah satu aplikasi pembelajaran yang awak boleh guna untuk belajar cara sekarang ni lah. Okey, faham? Faham. Okey, macam ni tadi saya nampak kawan kamu ada tinggalkan komen. Sebab saya buka ruangan komen. Mana tadi? Sekejap. Ni. Anonymous ni kan. Saya suka esei ni bagus. Ini siapa ni? Okey, kalau nak tulis komen, tulis komen-komen yang murni. Yang berilmiah, okey? Supaya kita dapat tambah baik lagi apa yang kurang. Contoh macam tu. Apa yang awak buat tu baguslah. Memberi semangat lagi. Jangan komen benda yang bukan-bukan lah. Okey, ada soalan tak buat masa ni? Ada yang tak faham apa-apa? Sekarang sesi soal jawab. Bukan soal jawab. Sesi... Cikgu. Yes, you. Kalau tulis esei tu memang kena ikut perengan lah. Kalau dia tanya 4 pengajaran tu, 4 je lah. 4 perengan lah. Jangan tulis satu perengan terus tak ada sambung. Okey, Ciu. Format jawab peperiksaan STPM ni, dia lain. Contoh, kalau awak diberikan soalan yang berbentuk tunggal,
bentuk tunggal tu, maksud dia jawapan kepada soalan tu mesti 25 markah. Itu bentuk soalan tunggal. Itu contoh dia. Kalau macam soalan ni, soalan 16 kan. Macam saya tengok sebelum ni, ada cikgu cakap yang awak tidak perlukan pendahuluan dengan penutup. Cukup sekadar awak isi dan juga huraian. Macam Ciu kata tadi kan, memang kena dalam perenggan ke? Okey, memang kena dalam perenggan. Kalau dia kata huraikan 5 pengajaran yang terdapat dalam hikayat Pelanduk Jenaka, awak kena bagilah 5 pengajaran. Dan setiap perenggan tu, contoh perenggan pertama awak bagi kita haruslah bekerjasama. Lepas tu awak huraikan titik. Lepas tu awak bagi yang kedua, okey, contoh pengajaran yang kedua pula ialah apa? Fakta. Lepas awak dah titik fakta awak huraikan. Okey, awak kalau nak dapat markah yang senang untuk cikgu cek kan, awak bagi fakta, awak bagi huraian. Okey, saya nak bagi tahu lagi contoh dia. Soalan sastra STPM ni dia ada banyak. Dia ada galurkan, dia ada bincangkan, dia ada huraikan, dia ada nyatakan. Dalam setiap kata tugas ni, contohnya nak jawab soalan bincangkan tu ada cara dia. Kalau awak nak jawab huraikan, ada cara dia. Kalau awak nak jawab galurkan, ada cara dia. Awak tak boleh main tulis je. Contoh, kalau huraian ni, apa yang awak perlu hanyalah fakta dan huraian. Tapi kalau dia minta bincangkan, okey, Nur Syazal kata galur, yang saya terangkan. Kalau dia kata bincangkan, awak kena ada 4 elemen di mana awak kena ada fakta, huraian fakta. Lepas tu, contoh, saya lupa, akan ada pro and cons. Maksudnya dalam tu awak kena letak kebaikan dan keburukannya. Itu nanti kita bincang nantilah, sebab nak terangkan kena saya betul-betul tengok dulu. Contoh kalau Syazal kata galurkan tu, contohnya galurkan peristiwa Pelanduk Jenaka berlawan dengan raksasa. Contoh galurkan, maknanya awak kena ceritakan mengikut turutan. Okey, pertama sekali Tuan Syed Alam Rimba ni pergi ke Sungai Tinam bersama-sama segala isi rimba. Okey, itu yang pertama. Lepas tu awak hurailah. Lepas tu yang kedua, awak kena galurkan tu maknanya secara berturutan. Tak bolehlah bila Tuan Syekh tu dah pergi Sungai Tinam, tiba-tiba je lompat yang Tuan Syekh ni kalahkan raksasa. Tak boleh. Sebab galurkan tu mesti mengikut turutan. Boleh tak Syazah? Boleh cikgu. Ada apa-apa lagi soalan? Awak cubalah buka internet tu, cari macam mana nak jawab soalan. Saya ada satu, awak ingat tak? Cikgu Syam ada bagi video tu. Video yang teromba ke apa dalam Telegram. Yang ada Cikgu Sabah tu. Seloka. Seloka. Cikgu tu, yang video yang Cikgu Syam bagi tu, Cikgu Sabah tu dia banyak bagi talk ataupun bagi dia bercakap lah, dia present banyak dekat YouTube. Awak boleh tengok macam mana dia ada terangkan macam mana nak jawab soalan peperiksaan ni. Dia ada terangkan kalau nak jawab soalan perbincangan macam mana, kalau nak jawab soalan huraian macam mana. Dia ada spesifikasikan benda tu satu-satu. Awak boleh tengok, kenal pasti. Jadi awak nanti tak adalah masalah nak menulis walaupun awak belum periksa lagi kan. Cari satu-satu. Yang penting sekali kalau kita belajar prosa, semua cikgu cakap perlu khatam teks awak tu. Macam mana pun kena baca teks. Okey, yang kedua ingat peristiwa dia. Okey, ingat konsep, ingat ciri, ingat fungsi, ingat peristiwa. Dan selepas tu barulah ingat pengajaran. Itu benda tu, dia berpusing-pusing dekat situ je. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Cikgu ada orang tanya dekat komen. Message. Okey, sekejap. Saya tak buka pula. Kalau nak betulkan balik nanti boleh ke cikgu? Daniel kata boleh. Boleh je. Cikgu, haramzadah tu mencarut ke? Okey, haramzadah ni dia adalah satu perkataan kasar lah. Kata-kata kesat. Macam digunakan untuk situasi yang ketika marah ke. Jadi kira mencarut tu selalunya kalau bagi saya lah, mencarut tu macam sesuatu yang paling teruk lah, seperti orang kata bodoh. Macam tu bagi saya carut lah tu. Kalau haramzadah ni, tengoklah, kita tengok situasi dia macam mana.
Sebab kadang-kadang ada juga penulis yang menggunakan perkataan-perkataan yang kasar dalam penulisan dia, tapi setiap penulis tu dia ada mesej yang dia nak sampaikan. Mesti ada sesuatu yang dia nak sampaikan. Dia nak menimbulkan perasaan dia ke, dia nak menunjukkan perasaan dia ke. Tapi macam saya cakap, konteks penulisan ni dia besar. Jadi awak kena tengok bila masa sesuai nak gunakan, bila masa tak sesuai nak gunakan. Okey, sekarang ni saya dah penat bercakap. Sebelum saya nak tutup ni nanti, saya nak seorang simpulkan apa yang awak dapat hari ni. Terus tutup kamera. Cepat. Siapa yang paling sporting sekali ni nak simpulkan apa yang saya dapat hari ni, apa yang saya belajar hari ni. Sebelum saya panggil nama kamu. Cepat. Ciu boleh ciu? Ciu? Ya, cikgu. Cepat ciu, cuba rumuskan apa yang awak belajar hari ni. Saya dapat lebih memahami cerita ni. Dan jalan cerita, saya dah baca sebenarnya tapi tak faham sangat. Lepas tu saya faham lebih dalam. Lepas tu pengajaran dengan huraian yang tepat. Lepas tu cara menulis macam tu. Okey, Ciu. Tuan Shah Alam di Rimba tu manusia ke, Ciu? Pelanduk Ingat tu. Watak dalam cerita binatang ni memanglah berperwatakan manusia, tapi dia binatang, dia bukan manusia. Cuma watak ataupun sifat dia tu, sifat manusia yang diberikan kepada binatang. Okey, Ciu, faham kat situ? Faham, Ego. Okey, Atia Farhana. Awak nak tanya apa? Cikgu, maksudnya yang Tuan Syekh Alam di Rimba tu dia bukan sang kancil lah? Dia sang kancil lah ataupun dia pelanduk. Kenapa Atia, awak ingat saya cakap apa tadi? Tak, saya confused lah sebab namanya banyak kan. Macam tu saya cakap. Sebab tu saya cakap cerita rakyat ni dia pelbagai versi. Ada yang tulis sang kancil, ada yang tulis pelanduk. Tapi dalam konteks pembelajaran kita, dalam konteks STPM ni, awak hanya fokus apa yang ada dalam buku pink awak tu. Apa yang ada dalam buku sastra, pemata sastra tu, itulah yang awak gunakan. Kalau dia cakap pelanduk, awak tulis pelanduk. Kalau dia cakap Tuan Syekh Alam Rimba, awak tulis Tuan Syekh Alam Rimba. Okey, boleh tak kat situ? So kalau exam tu memang elakkan dari tulis sang kancil lah. Kalau boleh, elakkanlah. Tulis sebiji-sebiji macam mana awak baca dalam buku tu. Saya bagi pendapat lah. Baik, cikgu. Okey, sekarang ni saya nak panggil nama siapa yang hadir hari ni. Sekejap ya. Siapa yang ada cakap ya, okey? Saya. Okey, Ahmad Luqman ada? Luqman? Ahmad Luqman dia ada masalah. Tak ada, cikgu. Tak ada, okey. Kalau tak ada, bagi tahu saya tak ada juga. Saya tak nampak awak angkat tangan ke apa. Okey, Ahmad Syazwan ada? Saya. Syazwan ada. Okey, Aimi Nabila? Cikgu dia ada, dia pergi toilet. Okey, Aisyah? Saya. Arisha? Saya. Okey, Arisha ada. Atia ada, Atia? Atia Farhana, ada kan? Ada. Okey. Syu Kamsan ada? Okey, ada. Cliff ada? Ada. Saya. Syud Raudatul ada? Raudatul ada tak? Raudatul Pun dia ada masalah internet. Ada masalah. Tapi tadi dia masuk tak? Tak, cikgu. Tak. Tak, okey. Danusha ada? Danusha ada, cikgu. Ada tapi dia keluar. Okey, tak apa. Dayana Izzati? Dayana dah pindah, cikgu. Oh, Dayana pindah. Okey. Fatimah ada, Fatimah? Ada, cikgu. Okey, Halish ada. Humairah ada? Saya. Muhammad Hafiz Irfan? Saya, cikgu. Akmal Afif? Akmal Afif dah pindah, cikgu. Oh, pindah juga. Oh, ramai yang pindah. Anas ada? Anas ada. Daniel ada? Daniel Abdullah dengan Daniel Muhammad Nur Hisham ada? Ada. Okay. Faib bin Khairul
Fitri ada. Haris ada. Haris ada tak? Ada. Okey, Syamimi. Syamim je. Adik aku. Syamim. Sorry. Sorry, Syamim. Maaf. Nadra. Pindah cikgu Nadira. Nadra ada Nadra. Nadra pindah. Oh, Nadira. Sorry tau, saya punya slide list nama ni kabur sebenarnya. Tak apa cikgu. Okey, Nur Syuhada ada? Nur Syuhada ditemui mak dia vaksin. Tak masuk lah. Nur Syuhada, Nur Azira, Nur Fazira. Nur Afika. Saya. Nur Aisyah. Aisyah ada tak Aisyah? Tak ada Nur Alisha ada. Izlin ni memang tak masuk kan daripada awal? Cikgu? Dia memang tak masuk ke dia masuk tapi terkeluar? Dia masuk tapi terkeluar-keluar. Terkeluar-keluar, okey. Nur Fatin? Saya. Nur Laili? Ada Nur Laili Syazana? Laili pindah cikgu. Laili pindah juga. Okey, Nur Syamira? Saya. Nur Zahra? Saya. Nur Diana? Saya. Nur Hanim? Saya cikgu. Nur Syaza? Saya cikgu. Nur Alia? Saya cikgu. Asifah ada? Saya cikgu. Izzati ada? Ada. Razia Nyu ada. Putri Nur Salvila? Ada? Ada tak Putri? Ke tak ada? Ke pindah? Dia tak pindah cikgu, dia ada. Dia ada tak? Tapi masuk kelas tak? Dia masuk tadi tapi terkeluar tadi. Ada nama dia. Oh, terkeluar. Okey, Syahidah Muna ada? Ada cikgu. Ada cikgu. Siti Iwanina? Iwanina ada kan tadi? Saya nampak nama awak. Siti Nur Aini ada? Ada tak Siti Nur Aini? Pindah ke atau tak datang? Tak datang. Tak datang, okey. Wan Muhammad Ashraf, okey. Wan ada. Ziyad ada Ziyad? Ziyad ada tak? Tak ada cikgu. Oh, nak tahu satu benda tak? Nak. Okay. Tadi sebelum saya masuk kelas, saya open Google Meet ni 1 jam awal. Lepas tu, saya tengah bercakap lah sekejap. Tiba-tiba Ziyad masuk. Ziyad cakap, Ziyad kata kelas ke cikgu? Lepas tu saya cakap lah kelas pukul 11.20. Tapi malangnya waktu 11.20 Ziyad tak ada. Mana Ziyad? Dia masuk pukul 10 lebih tadi. 10.30 dia dah masuk. Awal betul. Tapi jam kelas pukul 11.20 dia tak masuk. Ada siapa-siapa nampak dia? Cikgu dia ada tadi. Tapi line dia problem. Okey. Terima kasih Nur Asifah. Baru saya tahu. Nasib baik. Kalau tak tadi, saya nak bahan dia dah. Sebab awal sangat dia masuk. Pukul 10.30 dah masuk. Cikgu okey, baiklah. Kita orang cikgu. Dia salah masuk ke apa? Tak, dia masuk awal. Sebab dia sendiri dia kata saya lupa. Rupanya 11.20 dia cakap dengan saya. Tak apa, okey. Sebelum saya nak tanggal kelas ni, ada apa-apa lagi yang awak tak faham? Ada apa-apa soalan yang nak tanya? Ada kemuskilan sebelum saya tangguhkan kelas? Okey, untuk minggu depan siapa yang akan present? Tajuk siapa? Saya lupa lah. Siapa yang sepatutnya akan present? Saya cikgu. Siapa tu? Nurul Raziani. Okey. Macam mana saya cakap? Dalam slide awak, Raziani dah bagi saya kan? Nanti saya tengok. Okey, saya nak pesan dalam slide awak mesti kena ada macam
saya cakap sebelum ni macam Cikgu Syamsi dah cakap juga, mesti kena ada konsep, kena ada ciri-ciri dia, kena ada fungsi, lepas tu awak kena letak peristiwa dan selepas tu barulah pengajaran ke sinopsis mestilah awak kena tahulah, kena master lah sinopsis tu. Kalau tak macam mana awak nak present nanti, betul tak? Okey, jadi sila bacalah tajuk seterusnya supaya kelas kita menjadi meriah seperti hari ini. Okey? Baik, cikgu. Boleh janji dengan saya? Boleh. Okey. Janji ditepati. Okey, janji ditepati. Saya kalau minggu depan kelas kerik-kerik, saya cari terutama Anas. Alamak. Terutama Anas. Kerik mesti kena Anas. Okey, ada apa-apa soalan sebelum saya tutup? Tak ada. Ada 10 minit lagi ni lah. Tak ada. InsyaAllah tak ada. Pesanan saya kat awak, sila kenal pasti cara-cara untuk menjawab peperiksaan. Okey? Awak cari macam mana nak cari, macam mana nak tulis, bincangkan soalan, macam mana nak tulis soalan huraikan, galurkan. Okay, setiap jenis soalan tu, setiap jenis kata tugas tu ada cara-cara dia. Buka lah link tu ataupun nanti saya, kalau saya berkelapangan, saya akan carilah dekat YouTube tu, saya akan share link kat awak. Okey? Baik, cikgu. Okey, baiklah, tak ada apa soalan lagi? Tak ada. Okay, saya tanggal kelas hari ni. Saya harap, lagi satu saya nak pesan, duduk dekat rumah, jangan pergi merayau-rayau. Okay? Baik, cikgu. Okay, cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Baik, cikgu. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.